tajuk tazkirah kita ni pada subuh Jumaat yang penuh keberkatan ini adalah memperoleh fadilat berjemaah dalam sembahyang Jumaat. Seperti yang kita ketahui, sembahyang Jumaat ini hukumnya adalah fardu ain. Artinya bagi yang cukup syaratnya fardu ain ataupun wajib ke atas setiap yang cukup syarat itu untuk menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Kerana sembahyang fardu Jumaat ini bukannya fardu kifayah, yang mana kalau sekiranya sebahagian sudah membuat, artinya sebahagian yang lain tidak lagi dituntut. Tidak macam itu. Masih walaupun ada sebahagian yang lebih daripada 40 orang sedang melakukan sembahyang Jumaat, masih yang contohnya ia di rumah, indah ia ikut sembahyang Jumaat, masih indah terlepas fardu ain atau kewajipan untuk ia sembahyang Jumaat itu. Artinya kalau ia sengaja melalaikan, tidak mau ikut sembahyang Jumaat, sedangkan ia cukup syaratnya, ia berdosa. Untuk memperolehi sembahyang berjemaah bersama imam pada sembahyang fardu Jumaat, maka kedudukannya adalah berbeza daripada sembahyang fardu 5 waktu. Secara ringkas, mengerjakan sembahyang fardu Jumaat secara berjemaah ini merupakan fardu ain, artinya wajib ke atas setiap seorang yang cukup syarat. Sembahyang fardu Jumaat disyaratkan dikerjakan secara berjemaah. Di dalam mazhab kita ni, hendaklah ia berjemaah dengan mencukupkan bilangan 40 orang jemaah yang sah Jumaatnya. Termasuklah di sini, kiraan 40 ni termasuklah imam juga. Dan bilangan 40 orang jemaah ni hendaklah yang cukup syaratnya, tidak boleh siapa saja. Hendaklah cukup ia punya syarat. Yang pertama ialah mukallaf. Mukallaf ni, kalau kita ni bercakap perkataan mukallaf ni artinya Islam, baligh dan berakal. Orang mukallaf ni hendaklah ia cukup 3 ni: Islam, baligh dan ia berakal. Kemudian untuk sembahyang Jumaat ni syaratnya hendaklah lelaki, kemudian merdeka. Lelaki, merdeka, dan yang last sekali hendaklah orang yang bermas tautin. Artinya dia tinggal di kawasan ini atau kawasan yang berdekatan itu, andang tempatnya tinggal sudah, tempat tinggal haji. Bukannya dia musafir daripada sebenarnya ia tinggal di bandar. Sudahnya tinggal di bandar, ia jauh daripada 2 marhalah. Selepas itu ia sembahyang di sini, itu tidak dikira seorang. Maksudnya ada contoh, kalau sekiranya 40 orang benar-benar yang ada cukup 40, 10 orang itu bukan orang yang bermastautin, artinya mesti selepas itu digimbar sembahyang zuhur. Ya, mesti kalau cukup 40 ini syaratnya adalah orang yang mukallaf, laki-laki, merdeka dan bermastautin. Cukup dia 40, cuma 10 orang perempuan. Cuma itu digimbar juga sembahyang fardu zuhur di sana. Dan bilangan ini termasuklah imam Jumaat itu sendiri. Untuk membolehkan seorang makmum yang masbuk mendapat sembahyang fardu Jumaat, maka hendaklah dia mengikut imam sembahyang fardu Jumaat paling kurang 1 rakaat. Artinya bagi orang yang masbuk dan ia cuma akan membuat 2 rakaat sembahyang Jumaat itu, bukannya menjadi sembahyang zuhur 4 rakaat, hendaklah sekurang-kurangnya ia sambat 1 rakaat bersama imam. Artinya siapa yang sambat membubut rakaat pertama,
memang tentu ia sembahyang Jumat saja. Siapa yang sampai rakaat kedua paling akhir ketika imam rukuk ia sempat membubut, walaupun Al-Fatihahnya dia sempat, ia dikira masbuk. Sampai dia membubut imam rukuk itu dikira ia mendapat satu rakaat. Berarti apabila imam membagi salam sekarang, ia berdiri menambah satu rakaat sahaja. Ia mendapat sembahyang Jumat. Tetapi sebaliknya, sekiranya orang yang masbuk ini sempat membubut imam ketika sujud ataupun ketika tahiyat akhir, berarti ia belum dapat sembahyang, belum mendapat satu rakaat. Hendaklah selepas membagi salam itu ia berdiri dan melakukan 4 rakaat sembahyang fardu zuhur. Takbir. Ia berdiri, artinya terus disambungnya saja. Imam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ia berdiri macam biasa, buat 4 rakaat. Ini payah ia keluar daripada sembayangan. Niatnya sembahyang Jumat juga. Sembahyang Jumat. Walaupun ia indah sampai satu rakaat, niatnya mengikut imam yang sembahyang Jumat itu hendaklah niat Jumat. Sebab itu ia naik sekarang automatically 4 rakaat. Inilah antara perbezaan sembahyang fardu 5 waktu dan sembahyang fardu Jumat. Oleh yang demikian, dalam sembahyang fardu Jumat, sekiranya seorang makmum, artinya yang masbuk tadi, sempat mengikut imam yang akan rukuk, ketika itu imam berdiri ujung-ujung surah. Contohnya, pada rakaat kedua, masa rakaat kedua itu ia sampai dengan imam itu pada hujung-hujung imam berdiri sebelum rukuk, ataupun imam yang sedang rukuk pada rakaat kedua berserta tamakninah, ia sempat membubut imam paling akhir pun semasa imam rukuk, sampai dia, maka dia memperolehi sembahyang fardu Jumat. Dia mendapat satu rakaat. Setelah imam selesai memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, yang kedua, maka makmum yang masbuk itu hendaklah bangun untuk menyempurnakan lagi satu rakaat dan kemudian memberi salam. Dua, ia sampai satu rakaat, berarti ia menambah satu rakaat saja, artinya ia mendapat sembahyang Jumat. Sekiranya seorang makmum hanya sempat mengikut imam setelah imam selesai rukuk sudah imam Sami'allahu liman hamidah, berutah ia akan ikut, ataupun dan imam rukuk berutah ia ikut pada rakaat kedua, maka dalam keadaan ini dia tidak memperolehi sembahyang fardu Jumat. Artinya ia terdapat satu rakaat. Memang ia terdapat satu rakaat. Bagaimanapun sah dia mengikut imam tersebut, ia punya jemaah dengan imam itu memang sah, tapi ia tidak mendapat sembahyang fardu Jumat. Malahan dia memperolehi fadilat berjemaah. Dia mendapat fadilat berjemaah, tapi tidak sesempurna orang yang mengikut imam daripada awal lagi. Ia mendapat fadilat berjemaah, tapi tidak sempurna macam orang yang mengikut dari awal. Oleh yang demikian, makmum tersebut meneruskan sembahyang fardu Jumat yang dikerjakannya, dan setelah imam sembahyang fardu Jumat membagi salam, hendaklah dia menyempurnakan 4 rakaat sembahyang fardu zuhur. Kemudian diakhiri pada rakaat keempat dengan salam. Jadi ia punya di sini niatnya masih niat sembahyang fardu Jumat. Dan kita ni perlu ketahui juga maklumat ataupun ilmu ini, bahawa niat sembahyang fardu semuanya cukup sahaja aku sembahyang fardu
zuhur. Contohnya disebutkan sampai fardu zuhur disebutkan. Saja aku sembahyang fardu asar disebutkan. Kecuali sembahyang fardu Jumat mesti disebutkan imaman ataupun makmuman. Siapa yang dah menyebutkan makmuman ataupun imaman, indah sah dia punya niatnya. Itu saja perbezaan di antara sembahyang fardu biasa 5 waktu dengan sembahyang fardu Jumat. Artinya apabila kita ni sudah tahu ni, tidak boleh kita ni tertinggal imaman sama makmuman. Jatuh perbezaan. Artinya kalau Melayunya sahaja aku sembahyang fardu Jumat menjadi makmum. Itu paling minimum untuk sembahyang Jumat. Sedangkan kalau sembahyang sunat cukup sahaja aku sembahyang. Kalau sembahyang mutlak lagi senang saja aku sembahyang sunat, cuma itu saja. Memang ia akan diterima. Aku sembahyang sunatnya cuma itu pun diterima juga. Okay, kalau sekiranya qabliyah ba'diyah mesti disebutkan qabliyah dan ba'diyah. Saja aku sembahyang fardu maghrib ba'diyah cukup cuma itu. Dia mesti disebutkan. Itulah sedikit yang dapat dikongsikan pada subuh hari ini. Semoga apa yang dikongsikan ini bermanfaat untuk kita ni dan boleh kita ni aplikasikan, dapat kita aplikasikan. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang berkat kita ni ingat sampai bila-bila, sehingga kan apabila kita ni bertemu dengan keadaan macam ini, kita ni tidak lagi ragu-ragu. Kita ni tahu berapa rakaat yang akan kita ni buat, berapa sekiranya sampai rukuk, perlukah ia menjadikan sembahyang zuhur ataupun macam mana. Tidak perlu, tapi sekiranya ia sampai rukuk, paling-paling rukuk rakaat kedua tu, artinya ia cukup boleh membuat 2 rakaat Jumat saja. Jadi sekiranya dia sampai selepas rukuk baru tahiyat membuat imam, maka hendaklah ia sempurnakan 4 rakaat sembahyang fardu zuhur tanpa perlu ia berniat zuhur. Niatnya niat sembahyang Jumat saja. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.